Bismillah. Ayuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis, pengurusan Musti Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, khususnya warga Musti yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bersama berkumpul dan berhimpun di Dewan ini. Sekiranya tentatifnya pada pagi ini sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya dipahamkan juga pada hari ini tuan-tuan ada perjumpaan bulanan di peringkat Musti. Ala kulli hal, kesempatan ini insya-Allah kita akan manfaatkan bersama, mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak kepahaman dan juga penambahan ilmu, mudah-mudahan daripada majlis yang kita anjurkan pada pagi ini. Dia kita di Malaysia ini memang menjadi satu kebiasaan rutin kita sebut dengan sambutan berkaitan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang panggil Maulud Nabi, dululah. Tapi masa itu barangkali masyarakat kita ni tak berapa nak rajin mengaji lagi. Sebab itu orang buat sambutan Maulud. Tapi lama lepas itu dia dah pandai. Dia dah tak bunyi Maulud, dia bunyi yang betul lah. Dia jadi Maulid. Jadi maknanya menunjukkan bahawa masyarakat kita bertambahlah ilmu, sekikir. Jadi sejak dulu lagi memang sambutan Maulid Rasul ini sentiasa diadakan di mana-mana pun, di masjid, di surau, dan saya ingat dulu pun di pejabat memang ada. Cuma satu perkara lah sedikit untuk kita faham. Kadang ada orang bertanya juga, dia kata kita menyambut Maulid ni setiap tahun, itu juga cerita dia. Memanglah dah nama pun Maulid, takkan nak cerita pasal Ultraman pula. Tentulah cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu yang mesti kita fahami begini, dia ada satu kata-kata Arab, dia menyebut idza taqarrara wa idza taqarrara sabata wa idza sabata nabata. Dia kata iza taqarrara
Ini sebenarnya tak mesti nak kena bahasa Arab. Kalau tuan-tuan cari orang putih punya, orang putih lah. Yang saya baca ni bahasa Arab punya. Ya. Kadang orang dia fikir, dia kalau ceramah ni memang bahasa Arab lah kata dia. Tak juga. Cuma kebetulan saya membaca itu, saya suka dengan dia punya kata-kata itu. Maknanya dia kata apa? Iza takarrara. Apabila suatu perkara itu diulang-ulang. Kan? Ulang. Macam kita biasalah di rumah tu kan. Kan kita dengan suami kita cakap kan kita ulang daripada pagi sampai ke malam supaya orang tu terfaham. Kan? Diulang. Tu. Maka dia kata takarrara. Dia akan jadi sebati. Dia sustain. Dia sebati. Pasal dia ulang. Walaupun benda yang sama. Maka akhirnya dia jadi sebati. Wa idza taqarrara sabata. Apabila benda itu sudah sebati, maka dia akan mengukuh. Sebab itu kalau kita tengok maulid Nabi SAW ni, daripada kita sekolah rendah lagi, kan? Ada sambutan maulid, sampailah tuan-tuan dah bekerja pun masih lagi sambutan maulid. Jadi maknanya bukan soal sambutan itu, tetapi yang dikehendaki dari sambutan itu ialah ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tidak ada satu, kita panggil apa istilahnya, kecanggungan. Bahasa tinggi sikit lah ni, kalau ceramah kat Pelda mabuk macam ni kan? Maknanya bukan sesuatu yang canggung apabila kita bercerita tentang Nabi SAW, apabila kita menyebutkan tentang Rasulullah SAW. Dia jadi sesuatu yang common. Tak ada kita pernah dengar bila kita sebut kita ada sambutan maulid ni. Orang tanya maulid siapa, dia kata ada. Pernah dengar begitu? Tak. Pasal dia sudah jadi sesuatu yang sebati. Sebab itu bagusnya ni kalau dalam konteks pedagogi. Saya cikgu dulu. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang masih bukan yang masih lah, dulu sekolah rendah mengaji pelajaran Jacob. Saya first batch zaman 4 lah dulu. Saya first batch, first cohort. Peneroka awal lah. Kemudian saya berhenti pasal saya terlibat dengan haji dengan umrah ni, jadi saya berhentilah. Bukan pasal keluar TV, buat tenang. Jadi maknanya bila kami belajar ilmu pedagogi ni, dia memang begitu. Latih tubi ni antara salah satu daripada kaedah pembelajaran. Maknanya dibuat latihan terus sampai disebati. Jadi begitulah. Sebab itu para ulama kita, dia begini, saya nak sentuh sikit supaya orang faham. Tuan-tuan, kalau orang tanya, ada tak dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW satu nas, kita panggil nas ini artinya apa-apa daripada Al-Quran atau hadis yang menyebut secara langsung hendaklah kalian mengadakan majlis maulid. Begitu. Saya tanya orang mesti. Macam, bang, agak-agak ada ke tak ada? Tak ada. Memang tak ada. Sebab itu nas-nas yang ada itu ialah nas yang secara tidak langsung. Contoh, bila Nabi SAW sebut, bila ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa pada hari Senin? Apa kata Nabi SAW? Dzakal yawm wulidtu fi. Itulah hari aku dilahirkan. Maka itu antara yang dipahami oleh para ulama, menunjukkan bahawa Nabi SAW membesarkan kelahiran baginda dengan berpuasa. Itu. Nampak? Jadi maknanya
Nabi berpuasa pada hari Senin tu kena tanda kesyukuran. Kerana Nabi SAW dilahirkan pada hari tersebut. Tapi tuan-tuan janganlah buat modal pula. Oh, saya lahir Jumaat, Ustaz, dia kata. Sebab tu saya puasa Jumaat, bawa tenang. Ini pensyariatan itu Nabi SAW saja, kita tidak. Jadi maknanya, nas-nas yang tidak langsung ini dipahami oleh para ulama' untuk dijadikan sebagai asas kita mengadakan majlis-majlis yang dipanggil Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham orang mesti. Jadi jangan kelahi, bertenang aja. Ni bertenang. Saya kalau orang tu dia kata, Ustaz, mana ada nas yang tu? Memang tak ada. Saya tak ada. Tetapi ada nas yang secara tidak langsung. Oh, kalau tu saya tak nak sambut, tak ada masalah. Silakan. Tapi puasa Isnin buatlah. Jangan tak sambut Maulid puasa pun tidak. Selawat jangan tak buat pula. Sebab dalam Maulid biasa ni selawat. Cuma hari ni tak ada selawat lah kot. Ada selawat? Tak ada Tadi. Kalau di Johor ni asal Maulid je selawat. Ya main. Dia selawat tak payah pakai kertas-kertas dah. Kita orang Kelumpur pergi Johor, mabuk. Kita penceramah pun tak dibaginya. Pasal dia buku marhaban tu dia hafal. Dipersilakan semua berdiri, kita akan sama-sama berselawat. Dua muka dia berselawat, jangan main. Kita tergebil-gebil. Kan? Tapi nasib baiklah kita ustaz. Jadi dia punya ilmu kona dia tu canggih sikit lah. Bukan kona tu, maksud kona tu tak. Pasal tuan-tuan kena faham begini. Yang dalam orang menyambut maulid kan orang selawat kan, sallallahu ala Muhammad, gitu kan sampai habis. Lepas tu apa lagi? Tak ada harapan. Ini memang jenis saya rasa konsert aja ni. Kemudian di bawah tu dia kata anta syamsun anta badrun, gitu kan. Dia sebenarnya yang dipanggil selawat tu yang di atas tu je, yang diulang-ulang tu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu selawat. Di bawah itu semua bukan selawat. Itu dia madih saja. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali. Sampai habis. Itu semua adalah madih. Faham madih kak? Oh kak. Bukan dadih. Itu kejap lagi kat kafe. Madih itu maknanya puji-pujian. Jadi maknanya kita kalau orang berselawat begitu, dia tak bagi kita kertas kan. Contohlah tuan-tuan pagi ni, kejap lagi katalah jumpaan dengan KSU dengan Menteri Kang. Tiba-tiba KSU kata, okey, kita berselawat sama sudah. Masing-masing cemas. Sudah. Dia kata, mengapa tak print, kata dia. Nak print apa benda takkan selawat, tak tahu. Faham ke tidak? Jadi maknanya yang menghafal madih-madih itu tak biarlah dia baca. Kita tang selawat tu ikutlah. Nampak? Dia begitu konsep dia. Jadi itu selawat yang disebut oleh Nabi SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat kepadaku dengan satu selawat, Allah berselawat untuknya dengan selawat yang sama 10 kali. Kata para ulama, kita berselawat kepada Nabi itu doa. Faham tak? Itu doa. Kita selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu doa. Allah berselawat kepada kita, itu adalah rahmat dan keampunan. Nampak? Kan canggih. Selawat pada Nabi
kita dapat rahmat dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Bagus. Sebab itu Nabi suruh kita berselawat. Sampai kata Nabi SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kedekut, bakhil tu Nabi sebut. Dengar ni, orang mesti sekalian. Kata Nabi SAW, orang yang bakhil ialah apabila disebut nama aku, dia tak nak berselawat. Kita mendengar penceramah syarah sebut nama Nabi, Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah, dia tak nak berselawat, diam je, diam, tengok, buat tahu je. Ada orang kata, Ustaz, selawat dalam hati, pandai dia. Tak, selawat ni dia bahasa Arab. Selawat bahasa Arab. Sebab ada ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasul, bagaimana kami nak selawat pada engkau? Kata Nabi SAW, qul Allahumma salli ala Muhammad. Katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang. Tapi sebaik-baik selawat ialah selawat, alhamdulillah. Tak ada harapan betul-betul dengar ceramah ni, mana tahu Ustaz, kau yang ceramah, engkau lah bagi tahu. Sebab itu sebaik-baik selawat, kalau kita Indonesia ni, kita panggil dia sebagai selawat Ibrahimiyah. Tahu kan selawat Ibrahimiyah? Selawat Ibrahimiyah ni yang kita baca masa tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan tuan-tuan baca daripada tahiyat akhir tu at-tahiyatul pula. Ya. Tak, Allahumma salli ala Muhammad itulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pun orang tanya juga, dia kata, Ustaz, bukankah kita tak payah guna Sayyidina? Bawa tenang. Yang ulama bincang tu, yang berbeza pandangan tu dalam solat. Dalam solat. Ini kita luar semayang. Apa masalahnya? Baca je lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Setakat tu je lah. Jangan sambung pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Semayang pula dia. Jadi maknanya, itu sebagus selawat. Tuan-tuan nak baca selawat lain, bacalah. Kadang kita macam-macam selawat kan. Sekarang selawat di lagu-lagu semua dah. Macam-macam ada. Allahumma. Lagi apa? Dia kalau menyanyi memang sambung terus. Jadi selawatlah apa benda pun, yang penting selawat. Tu habis. Yang pertama, belum start lagi ni, baru mukadimah. Jadi maknanya kita pasal nak beritahu bahawa kita mengadakan majlis maulid ini adalah untuk memperingati Nabi SAW. Itu sebenarnya. Sebab itu kita sebut tadi, memperingati bagaimana selawat. Kan yang Nabi SAW sebut, aku puasa pada hari Isnin kerana aku hari dilahirkan. Itulah keedahnya. Jadi maknanya kita puasa Isnin, kita rasa, oh Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Dia begini, ulama bersepakat, pertama Nabi lahir hari Isnin. Itu sepakat. Buktinya Nabi puasa hari Isnin. Jadi kalau Nabi puasa hari Isnin, memang makna confirm lah Nabi itu lahir pada hari Isnin. Yang kedua, ulama bersepakat Nabi itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Aiyah. Nampak? Jadi makna sekarang Rabiul Awal. Itu pun ulama sepakat. Yang ketiga, ulama sepakat Nabi lahir pada tahun gajah. Nampak? Tahun gajah. Cuma saya tanya orang mesti sikit lah.
tahun gajah Nabi lahir. Betul? Tahun sebelum Nabi lahir, tahun apa? Tak apa, fikir dulu. Unta, arnab, kambing. Tuan-tuan, tahun gajah itu dinamakan, bukan tahun tu kalender tahun gajah. Tuan-tuan ingat ni kalender Cina ke? Tak. Zaman itu memang tak ada kalender, dia belum ada lagi. Maka oleh kerana tahun itu tentera Abraham menyerang Kaabah. Betul tak? Kan ada ayat dia kan? Apa ayat dia? Alam tara kaifa, bagus, canggih kan? Alam tara kaifa, jangan alam tara kai. Lain bunyi itu. Alam tara lah. Alam tara. Di kalau sampai situ tak boleh sambung dah. Kita ni biasa terbiasa lajaknya ke situ. Bila disekerat habis. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kan? Itu tahun Nabi lahir itu dirakam dalam Quran. Lagi alam hari ini macam kelas mengaji pun ada ke tak? Alam yaj'al kaidahum fi aywa. Sekarang bagus, orang sekarang mengaji pandai tuan. Dulu kalau ni alam apa tadi? Apa dia bunyi? Lupa pula saya dah. Alam yaj'al kaidahum fi, kalau dulu orang baca tadlil. Jadi salah lah tu. Maknanya saya nak begitu, sekarang bagus. Zaman TikTok ni dia lebih banyak belajar. Ya. Tu bagus TikTok ni lah. Sekian dimaklumkan. Dia sebab orang kita ni dia nak menyebutkan bahasa Arab tu kadang dia jadi berat, dia panggil istilah lidah tu berat. Jadi dia bunyikan tu sekali je serentak. Totally. Kan dia nak membunyikan huruf dad itu, dia bunyi sekali, ta tu di combine sekali, dijamakkannya. Jadi yang sebenar betul lah tadi, tadlil, tadlil. Tapi huruf dad tu istilah lah, tadlil. Ayuh, tak apa. Lagi bukan nak cerita pasal tu, belum sampai lagi ayat dia. Wa arsala alaihim, ayuh, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, itu surah gambaran kepada peristiwa yang berlaku semasa Nabi lahir. Betul tak? Baik, saya nak tanya orang mesti. Kalau saya betul jawab, kita bagi hadiah. Saya bagi TV lah, TV. Barulah canggih sikit hadiahnya. Ada 2 TV, kita cari 2 pemenang. Ya. Apa nama burung yang serang tentera bergajah? Okey, kita jawab ikut grup lah. Saya jawab seorang-seorang memang tak bunyi. Kan? Kalau macam dalam parlimen kita pakai blok. Okey, blok sini ababil. Yang sini? Yang sini? Nah, ini kalau bagi duit pun selamat duit saya. Tuan-tuan baca dalam tafsir, nama burung tu bukan ababil. Ababil itu ialah dipanggil jamak daripada perkataan ibil. Bukan ibil maksudnya unta. Ibil itu ialah kawanan burung. Sebaik alhamdulillah, enggak kan? Dapat kita belajar hari ini, belum lagi meninggal dunia. Ya? Kalau tidak kita mati tahu burung tu nama ababil sampai kesudah. Tak. Ya, burung tu bukan nama ababil. Ababil artinya kawanan-kawanan burung. Jadi diserang secara beramai-ramai. Ya, secara beramai. Kalau ikut sejarahnya, ni tuan-tuan nak cerita maulid ke nak cerita ababil? Kalau ikut sejarahnya, burung itu digugurkan batu, dan batu itu bila kena pada tentera tadi, tentera itu jadi gatal-gatal yang teruk sehingga melepuh kulit dan akhirnya mati, kecuali Abraha balik kampung balik dan dia tak mati. Ini pasal kita cerita pasal
tahun kelahiran Nabi SAW. Sebab itu dinamakan tahun itu tahun gajah. Tentera bergajah ini tak pernah ada dalam sejarah perang orang Arab. Tak ada. Tetapi Abraha ini dia daripada Utopia. Sekarang ni namanya Utopia. Oleh kerana dia geram menengok Kaabah ni, pertama ni banyak orang datang. Tapi sebelum tu dia ada buat satu gereja. Dia panggil apa ya? Kolan Suang, kata asap saya. Dia songkok. Di gereja dia tinggi. Bukan gereja lah, dia panggil tempat ibadah dia. Saya lupa nama dia. Saya Kolan Suang nama dia, kata asap saya. Ataupun saya lupa lah. Alah, lagipun bukan nak jawab periksa. Kan? Jadi, bila dia buat, orang Arab ni, tuan-tuan kena ingat, zaman Nabi SAW, orang Arab dah lama mensyirikkan Allah Ta'ala. Ya? Zaman Nabi lahir tu, mereka memang dah letak berhala tu keliling Kaabah. Tapi bila dia tengok orang-orang Ethiopia ni Habsyah, ya? Dia buat pula satu tempat ibadah nak berlawan dengan Kaabah, dia orang pergi berak dekat dalam tu. Maknanya dia orang ni walaupun mengarut, dia sayang dengan Kaabah. Walaupun dia mengarut, dia sayang. Sebab itu bila tentera Abraha ni datang, Abraha ni bawa tentera dia. Abraha ni bukan raja, tak. Tapi Abraha ni dia pun nak ambil mileage jugalah. Dia nak tunjuk. Dan kalau ikut sejarahnya, dia pun bukan orang Kristian, tidak. Dia bukan orang Nasara. Cuma pasal dia tu buat kuil ataupun gereja itu, maka akhirnya dia nak ambil mileage supaya orang nampak dia bersungguh lah. Maka dia pun bawa tentera bergajah tu dan masuk ke Mekah. Jadi sepanjang sebelum sampai ke Mekah, dia melalui kabilah-kabilah yang ada di padang pasir itu. Dan semua pakat berlawan. Tapi orang lawan gajah kena pijak sajalah. Sebab itu dipanggil perang dengan gajah ni dia benda baru bagi orang Arab. Dia orang gajin perang. Orang Arab ni kaki bergaduh. Tapi bila tengok gajah, dia mabuk sekejap. Ni binatang apa datang pula ni, kata dia. Sebab itu bila Abraha sampai, dan Abraha dia tak masuk ke dalam Mekah. Dia berada di pinggir. Kalau hari ni kita pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi ke buat umrah ke haji ke, dia berada dekat dengan kawasan yang dipanggil kawasan pertindihan di antara Mina dan Muzdalifah. Ya, tapi dia bukanlah dekat kemah tu. Dia ke arah padang pasir sedikit. Itu memang ada dibuat kajian secara akademik. Jadi di kawasan itu dia duduk. Bukan dia duduk lah, maksudnya gajah tu parking. Abraha tak masuk dalam Kaabah. Dia tak masuk. Dia bagi isyarat dulu. Maka ketika itu nak cerita kaitan dengan Nabi SAW ni, Abdul Muttalib ni siapa? Tak ada harapan nampak. Kita belum confuse. Siapa pula? Macam pernah dengar kata dia. Budak Grab hari itu pun orang panggil Talib juga. Abdul Muttalib ni datuk Nabi lah kan, datuk Nabi. Jadi Abdul Muttalib ni dia dapat berita Abraha punya tentera parking di luar haram ataupun di luar Mekah. Ya. Di kawasan yang kita sebut tadi, pertindihan di antara Mina dan juga Muzdalifah. Baik. Bila dia tahu, Abdul Muttalib pun datang dan Abraha ketika itu memang diberitahu bahawa di Mekah ada seorang laki-laki namanya Abdul Muttalib. Dia ini datuk Nabi lah. Masa itu Nabi tak lahir lagi. Dia ini dihormati, dia ini satu orang laki-laki yang apa kita panggil wise, kemudian dipanggil, dia somebody yang walaupun di kampung, tapi dia ni dari segi pemikiran dia begitu. Ya? Jadi bila Abraha ni dia sampai di situ dan dia buat dia punya singgasana. Jadi dia duduk di atas singgasana dia. Gajah-gajah tu parking, dia duduk atas singgasana dia. Ini kisah ni memang ada diriwayatkan. Maka Abdul Muttalib keluar. Pasal dengar Abraha ni nak langgar Kaabah. Jadi Abdul Muttalib datang. Menariknya, punya hormat Abraha ni kepada Abdul Muttalib diturun.
Bukan Abdul Muttalib naik ke singgasana tu, yang dia buat tu tak. Dia turun. Dan kata Abraha, aku pernah dengar nama kau ni orang sebut. Engkau satu orang laki-laki yang memang dihormati, satu orang yang somebody lah, dia kata. Baik, aku tahu engkau datang hari ini sebab engkau nak minta daripada aku supaya jangan apa-apakan Kaabah engkau orang kan. Itu kata Abraha. Apa jawab Abdul Muttalib? Salah, kata dia. Salah. Sebenarnya aku datang hari ini, aku nak minta balik unta aku yang kau sapu. Rupa-rupanya dalam dia punya expedition nak pergi ke Kaabah tu, unta Abdul Talib dikebas di Abraha ni. Maknanya dirampas lah. Kata Abraha, aku tak faham betul dengan kau. Aku sibuk nak pergi hentam Kaabah, engkau minta unta. Orang patut kau fikir ni, Kaabah kau nak kena pecah ni. Tapi aku ingat, aku sangka kau datang untuk merayu pada aku, tolonglah. Janganlah langgar Kaabah. Kami minta maaf lah. Tapi tiba-tiba yang kau minta unta. Apa jawab Abdul Muttalib? Amma anak rabbal ibid. Dia kata, adapun aku tuan punya unta tu. Maka sebab itu aku minta unta aku balik. Kau pulangkan unta aku. Adapun Kaabah itu dia ada tuannya. Maka tuannya yang akan menjaga. Nampak? Itu saya kalau baca kisah ni, dia meremang sikit kasi. Pasal betapa kuatnya keyakinan Datuk Nabi SAW kepada Rabbal Kaabah, iaitu Tuhan yang menjaga Kaabah. Walaupun dia tahu kaum dia ni mengarut, tak tentu hal dia, tapi Abdul Muttalib ni hatinya masih lagi bersih. Maka itulah tahun kelahiran Nabi. Dan ketika itulah Allah turunkan yang Allah rakam dalam Al-Quran, peristiwa Kaabah nak dirubuhkan tetapi Allah hantar burung ababil. Tapi lepas ni nampak macam sombong sikit lah, tak? Dia akan buat teka-teki pada orang tu. Ya. Apa nama burung yang mentang-mentang dah tahu act dia bukan main. Ya. Jadi ababil bukan nama burung. Ababil tu maksudnya kawanan burung. Artinya dia kawanan. Bila sebut ababil, dia lagi gabungan kawanan burung. Ini kita boleh tengok burung apa nama tu yang bergerak, dia boleh jadi bentuk apa nama, saya pun tak tahu nama burung tu. Tuan-tuan mesti belajar pasal burung tak? Dah cukup. Saya memang tak tahu. Saya tanya tuan-tuan lah, kok tuan-tuan tahu. Kan dia ada kan yang jenis burung yang bila dia bergerak tu dia boleh jadi bentuk raksasa. Kan? Itulah burung yang begitu. Kalau kita baca dalam tafsir, maka burung itulah yang bawa batu-batu tadi dilemparkan kepada gajah-gajah Abraha, akhirnya mati. Tapi Abraha tak mati. Abraha mati di Utopia. Tapi dia mati sebab gatal-gatal batu yang dilemparkan tadi sampai digaru tanggal. Sebab itu dipanggil dia macam apa nama? Macam daun-daun terbakar. Tanggal kulit-kulit ni dia punya gatal. Jadi Allah jaga. Dan kemudian daripada itu Allah berikan keberkatan pada Kaabah itu dengan kelahiran yang disebut Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh, habis tu mukadimah ni. Kita habis berapa 10 kan? Nampak gaya mukadimah je lah hari ni. Tuan-tuan, saya nak masuk sikit. Ya. Saya sebenarnya tak ada nak cerita pasal Abraha tu, tapi bila saya cerita pasal burung ababil tu, tuan-tuan macam nak dengar pasal burung pula nampaknya. Tuan-tuan, saya nak baca sikit daripada ayat surah Ali Imran ayat 14. Ya. Mungkin sikitlah kita nak ambil daripada ayat ni, sementara tuan-tuan nak buat 10 dah. Ya. Nanti kan ada tuan-tuan punya itinerary sendiri. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 14 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah sebut dalam ayat ini
manusia diperhias dengan kecenderungan. Dia hubus syahwat ni kita boleh nak tafsirkan dia, kalau ikut tafsiran memang syahwat ini maknanya kecenderungan. Ni bukan syahwat yang tak tentu hal dia tu buat tenang, itu lain. Ni maknanya kecenderungan dia. Ya, manusia ni begitu. Tuan-tuan, saya sama je selama namanya manusia. Kalau saya malaikat lainlah. Tapi saya sebenarnya nak bagi tahu saya malaikat. Ya. Saya bukan nakik. Tak. Selama kita manusia, kita masuk dalam konsep ayat ni. Dengar betul-betul. Zuyyina lin-nas hubbus syahwat. Manusia memang dia built in. Tahu built in? Lahir saja dia memang dah built in. Ini bukan benda yang datang kemudian. Tak, dia built in. Sebab itu Allah sebut dalam firman yang lain, falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Benda yang sifatnya fitrah ni kita nak panggil apa teruk benar tuan-tuan ni, memang tak tahu apa ke benda langsung. Taklah, maksud fitrah ni orang putih panggil apa? Fitrah. Nature kan? Nature. Semula jadi. Itu bahasa Melayu lah. Cakap orang putih lah. Nature. Semula jadi. Benda semula jadi ni bang, kita tak boleh ubah bang. Jangan tak ada kerja, buat tenang. Bukan saya cakap tak boleh ubah. Quran sebut. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tak boleh ubah. Ubah pun tak boleh. Tabdil ni ganti. Ganti pun tak boleh. Tak boleh. Itu Quran sebut. Dia kalau kita mengaji bahasa Arab, dia sebut lan itu artinya never ever forever. Understand? Saya cakap orang putih, takut tuan-tuan tak perasan saya cakap orang putih. Makna selama-lamanya dia tak boleh diubah. Itu dia panggil nature. Tak boleh. Baik. Kemudian dia tak boleh ditukar. Tukar tak boleh, ubah ganti pun tak boleh. Kita nak ganti benda lain tak boleh, nak ubah pun tak boleh. Baik. Quran, Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Kecenderungan. Manusia ni memang dia built in. Dia lahir, kemudian dia besar, sampai suatu tingkat, dia akan pergi stage by stage. Pertama, hubbus syahwat binan nisa. Kecenderungan pada wanita. Ini dalam konteks ayat. Kalau orang lelaki cenderung pada wanita lah. Dia asasnya begitu. Kerana kecenderungan kalau bersifat seksual ni biasanya dia mula lelaki. Jarang orang perempuan ngending-ngending tak tentu hala. Itu kalau zaman TikTok sekarang dipanggil penyondol. Itu lain. Ini bahasa, saya pinjam bahasa tu. Boleh kot Boleh. Itu bahasa hari ni orang panggil. Sebab itu secara asasnya cenderung tu begitu. Maknanya apa? Pasangan. Kan? Dah kahwin? Kak? Dah, alhamdulillah. Kalau tak kahwin pun angguk je lah. Angguk je mudah-mudahan kahwin. Gitu. Maknanya kita, isteri cenderung pada suami, suami cenderung pada isteri. Itu common. Itu benda yang standard. Yang tak standard, tengok bini orang suka. Tengok bini sendiri nyampah. Itu tak standard. Tuan-tuan faham ke tidak? Oh bang, kita kan gitu kan, tengok bini orang lawa pula. Tengok bini kita nyampah betul aku tengok orang tu ni. Sebab itu memang tabi'inya manusia ni begitu. Baik. Saya tak nak panjang sini sebab ini bukan poin perbincangan. Tapi saya nak masuk situ supaya tuan-tuan hadamkan dulu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi wal banina. Kecenderungan manusia ni dia memang auto cenderung kepada anak-anak. Betul tak kak? Kita kalau yang baru beranak tak sabar nak balik kan? Tak sabar nak balik. Betul tak? Pasal budak tu kecil. Tunggulah besar sikit. Macam anak saya dah 17 tahun, 20 tahun, tak sabar nak pijak. Tak sabar nak pijak. Tak, saya share perasaan je, share perasaan. Tak adalah macam itu, teruk sangat ya.
takkan nak pijak pula. Dah 20 tahun bukan kita pijak dia. Saya silap dia pijak kita. Tapi maknanya kecenderungan pada anak-anak ini suatu benda yang sifatnya nature. Ini sifat semula jadi. Itu saya pelik. Sebab tu ada orang nak anak, ada orang nak anak. Ada orang kahwin lama tak beranak. Dia ada beberapa petua, berapa petua. Dan saya tengok petua tu jadi. Ini share saja. Petua pertama dia saya ingat dia dua ke tiga, dua saya cakap. Petua pertama ambil anak angkat. Ambil anak angkat. Ramai orang dia ambil anak angkat, lepas tu dia mengandung. Ni kalau ada, kalau ada yang belum lagi, cubalah. Dan saya ingat Imam Al-Qurtubi dia ada sebut dalam tafsir dia. Dalam tafsir dia ada menyebut hal ni. Kerana perbuatan itu pun bukan benda yang baru sejak daripada zaman dahulu lagi. Baik, itu pertama. Kaedah yang kedua, kawinkan suami kita seorang lagi. Tak bertenang kak, sabar. Tak, ini bukan tak ada kerja cek pasal, buat tenang. Pintu keluar satu je kat atas tu. Tuan-tuan jangan, saya bukan provokasi, bertenang. Betul. Sebab itu Nabi Ibrahim AS ketika berkahwin dengan Sarah, beranak tak? Tak. Tapi bila dia dapat Hajar, masa itu zaman itu dia orang ada hamba boleh dapat hadiah sebagai, dia dapat Hajar, kemudian Sarah auto mengandung. Tapi tak usah pergi step kedua dululah. Kan? Ini kalau bagi orang lelaki memang dia step kedua je terus. Kan? Kalau orang lelaki tu suka macam tu, kita terus cakap dengan dia, you pergi step ketiga terus. Step ketiga masuk kubur. Ini tips. Itu realiti dia, memang berlaku. Baik, tak apa. Kecenderungan pada anak-anak ini suatu benda yang nature. Semula jadi. Orang suka. Sebab itu kita kadang-kadang kita, orang panggil apa istilah ni? Bila kita sibuk dengan anak-anak ni panggil apa? Apa ke benda dia panggil? Apa? Tu. Apa nama? Ralit tu panggil apa? Iyalah tahulah ralit, saya pun tahu. Tak, leka. Leka. Kan? Kadang-kadang kita jadi melayan anak tu sampai masak pun tidak. You masak apa hari ni? Tak sempatlah layankan anak you daripada pagi. Kan? Dia begitu. Memang itu nature, standard. Ini Quran sebut. Dua dah kan? Pasangan, kemudian anak. 3. Quran sebut wal qanatiril muqantarah. Manusia ni kecenderungan dia pada harta. Betul tak? Ke tak ada? Orang Muslim ni tak ada. Tak ada. Jadi tuan yang bos-bos besar-besar ni tak payah naikkan dia orang punya pangkat. Dia orang memang tak nak. Dia orang nak gaji setakat tu je. Biarlah sampai kekal sampai hari kiamat. Gitu kan? Oh kak. Tak, saya baca Quran ni. Maknanya saya nak beritahu bukan saya yang cakap. Ni Quran beritahu. Wal qanatiril muqantara. Cenderung kepada harta ni dia ada pecahan pula. Pertama, minadz zahabi. Kan? Minadz zahabi wal fiddati. Daripada emas dan perak. Ini memang akak-akak yang ada ni lah. Pulut dakap, apa lagi? Apa lagi jenis nama kak? Lipan bara, ada tu? Tak ada. Yang itulah saya pun tak tahu. Ya? Macam-macam. Orang puan dia tak boleh tengok kalau emas ni. Ni kalau pagi ni ceramah, ada cabutan bertuah, pulut dekap. Orang buat demonstrasi kat luar tu. Mengapa pihak penganjur tak menyediakan kursi yang cukup? Kata dia. Pasal kuliah ada cabutan tuah pulut dekap. Pulut dekap yang main besar itu. Kita pun menganjur bagi tahu, minta maaf kursi yang ada di dewan ni boleh muat untuk 200 orang aja. Kalau dah tahu ada ceramah, tambahlah kursi lain bagi jadi 300 kata dia. Pasal cabutan tuah dapat emas. Faham tak? Silat-silat bukan mesti je
mesti semualah apa kementerian pun turun. Semua mengaku mesti belaka. Pasal kerana manusia memang begitu. Ni Quran sebut. Minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati, dan juga tunggangan. Ni orang jantan lah, orang lelaki kan, sibuk kereta, tukar sport rim, tukar sport rim. Saya pun tak faham. Saya memang beli kereta tak tukar sport rim bang. Sebab saya mikir, saya tukar sport rim masa bila saya tengok. Betul tak? Kalau saya tukar radio, okey juga, sebab saya duduk dalam kereta. Bila kita bawa, radio kat sebelah. Tuan-tuan bawa kereta, sport rim kat luar. Yang tengok siapa? Orang. Dia yang puas. Baik saya tukar benda lain dalam kereta tu. Letak icebox ke, boleh sambil makan. Ini sport rim tak ada kerja. Boleh fikirkan balik lah. Ni kalau tokey sport rim dengar saya punya ceramah, sakit hati ni. Tak guna ustaz ni. Dia kempen orang jangan tukar sport rim. Tapi ada orang dia suka kenderaan, motor besar, kereta besar. Kan? Ada orang tengok kereta besar, woi, Alphard ni bilalah aku boleh dapat. Dia punya niat bukan main. Datang pejabat, orang suruh masuk pukul 9, 10.30 dia baru masuk. Itu pun ada hati nak Alphard. Itu Alphard tak ada harapan bang, lipat mungkin. Tuan-tuan, standard. Orang memang cenderung. Wal an'ami wal harth. Ada orang pula dia suka ternakan, dia suka tengok, dia ternak jadi je kan. Dia ternak ayam. Ni selalu orang pencin lah tuan. Ni besok yang depan ni kalau pencin, mula lah bela ayam. Kan, bela kambing. Itu standard. Saya cakap ni pasal saya jumpa ramai orang. Kan, ada satu saya jumpa Tan Sri, 3 bintang, askar. Dia kata, Ustaz, mainlah makan telur ayam dekat tempat saya. Hai, jauhnya nak makan telur ayam. Dia kata, saya lepas-lepas pencin ni Ustaz, saya bela ayam lah kata. Saya kata, Tan Sri, dah tak ada binatang yang nak dibela ke? Pasal orang pencin tak tahu buat apa. Cakap dengan orang dah malas. Kan, tiap-tiap bulan cakap dengan orang tak dengar, lama kita cakap dengan ayam je. Betul. Sungguh. Mana ada orang cenderung dia pada binatang ternak. Ada orang cenderung dia pada tanam-tanaman. Dia pantang jumpa tanah. Tuan-tuan tak pencin lagi, pencinlah besok. Tengoklah. Segala tanah kat tepi jalan tuan-tuan tanam. Sungguh. Kita jadi penceramah ni bang, untung dia itulah, jumpa ramai orang. Kan, pergi ceramah dekat surau sini, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Orang tanam pokok tepi jalan. Saya kata, tanam pokok tepi jalan? Ya Ustaz, habis segala tanah asal ada tepi jalan, semua dia tanam. Dengan traffic light pun tak nampak. Pasal, dia tanamnya pokok. Tuan-tuan, saya nak sebut dalam ayat ni, Allah nak beri gambaran sunnah kehidupan kita ni ataupun sunnatullah, kita panggil semula jadinya masing-masing ada kecenderungan. Baik, tuan-tuan, saya nak tutup. Pasal dah ramai datang ni menunjukkan dah nak habis lah. Kan? Ke saya salah? Pasal maknanya dah nak mula majlis tuan-tuan. Celaka Ustaz ni ngata kita, kata dia. Tuan-tuan, sekarang dia begini. Kita dah faham dalam ayat Al-An'am tadi, surah ayat 14, Allah sebut manusia ni dia ada kecenderungan dia. Baik, fine. Maknanya kalau orang yang cenderung dia sibuk hidup dia dengan pasangan dia tu yang kulu kili, tak ada kerja lain, kulu kili je duduk. Kalau yang sibuk dengan anak-anak di bilik, anak tu sekejap diikat tocang kanan, sekejap diikat tocang kiri, dia buka tocang belakang pula. Macam-macam disuliknya budak tu. Betul tak kak? Kan? Habis dengan make-up disuliknya budak tu. Budak tu pun jadi confused. Aku ni berapa puluh tahun umur ni, kata dia. Tuan-tuan, tapi itu benda yang sifatnya naluri. Setuju tak? Oh kak, setuju ke tidak? Standard. Tapi kena ingat kak, bang, naluri ini kalau kita sekadar ikut, dia boleh jadi rosak. Faham tak? Naluri kita, orang muda suka tidur. Betul?
Alah, tak payahlah buat-buat alim sangat, nyampah saya. Dan orang muda memang macam tu. Sungguh, saya kalau kuliah di tempat orang pencen, orang pencen je minta doa untuk tidur. Tak pernah saya jumpa lagi orang muda, Ustaz, saya 32 umur, minta doa sikit Ustaz, nak tidur macam mana? Tak ada. Atau ada tak apa-apa zikir untuk tidur? Selalu kalau ceramah dekat orang tua ramai, habis ceramah mula makcik-makcik tu datang, Ustaz, apa zikir nak bagi boleh tidur? Betul. Orang tua memang susah tidur kan? Sebab memang begitu fitrahnya Allah bagi. Orang muda, tak. Dia asal dia punya postur badan dia okey, dia tidur. Walaupun berdiri, tapi postur badan okey, tidur. Tu orang muda. Orang tua tak, gulik kanan, gulik kiri, gulik kanan, gulik kiri, pukul 3 lah. Pejam buka, tak tidur. Tu orang tua. Standard. Sebab itu kalau kita nak kira naluri, Jahannam. Makanya tuan-tuan, yang saya nak sebut di ujung ni, Allah datangkan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Imam Malik dalam Muwatta' direkodkan hadis daripada Nabi SAW, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian takkan sesat selama-lamanya. Never ever forever. Biasa kalau saya cakap orang putih ceramah ni dah hujung-hujung lah tu, maknanya nak habis. Tak, selama-lamanya kata Nabi takkan sesat. Apa dia? Kitab Allah wa sunnat Nabi. Apa dia? Kitab Allah, Quran, sunnat Nabi, artinya sunnah. Baik, sikit saya tanya orang musti ni, apa beza sunnah dan hadis? Kak. Oh, Kak. Ni aku menyampah ceramah duduk depan. Saya nak ajar sikit, Kak. Ni saya ajar je, dengar. Jangan takut ceramah duduk depan. Kalaupun penceramah tanya, buat tak tahu je. Kerana pertanyaan dia itu bukan minta jawapan. Itu dipanggil kaedah penyampaian saja. Faham? Jadi kalau orang tanya, bagaimana pandangan puan? Maka senyum je. Jangan cemas. Baik, kita nak tanya yang depan. Sudah, celaka hidup aku apa. Tak, bertenang. Itu hanya kaedah saya, interaksi dia panggil. Di zaman sekarang ni kena begitu. Dia dulu lain lah, kita ceramah, kau nak tidur ke, kau nak apa ke, lantak kau lah. Yang penting 1 jam aku habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengar pun, kemana penceramah tadi pergi, kata dia. Tuan-tuan, apa beza sunnah dengan hadis? Sebenarnya kalau secara akademik, saya rasa dia agak complicated. Tapi saya tak naklah pasal apa, tuan-tuan ni bukan tutup orang mesti tuan-tuan kaji pasal angkasa lepas, betul tak? Jadi tuan-tuan kaji itu je lah, ya? Tapi saya nak bagi yang mudah untuk faham. Hadis yang diriwayatkan tu kan selalu kita dengar kan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kan, at-tuhuru syatrul iman, suci itu sebahagian daripada iman. Itu hadis. Jelas? Sunnah pula ialah benda yang kita implement. Contoh, ini cawan, saya tuang air. Aywa. Saya berceramah sampai Singapura, tetap air kosong untuk berceramah. Saya pun beli. Wahal air macam-macam kat dunia ni. Betul tak? Apa salah kelapa pandan tu letak dengan payung sekali sini? Betul tak, Kak? Setuju tak? Kan? Tak semesti air kosong. Tapi memang sampai ke Singapura saya ceramah pun air kosong juga. Air kosong lah tuan-tuan. Kurang-kurang ada air daripada tuan-tuan, apa pun tak ada. Bismillah. Jadi maknanya yang dipanggil sunnah tu, pegang dengan tangan kanan, kemudian kita minum. Bismillah. Aywa. Itu sunnah lah. Boleh faham? Oh, Kak, faham ke tidak? Aywa.
Baik, Nabi sebut, aku tinggal dua perkara, kalau kau pegang kau selamat. Apa dia? Quran dan sunnah. Maknanya apa? Ambil Quran kita praktiskan, ambil hadis kita praktiskan, kau selamat. So kita balik dalam konteks tadi. Kecenderungan kepada pasangan itu standard, tapi kena dibataskan. Bukan batas maksudnya kita benci pasangan, tak. Tapi bagaimana kita nak manage. Boleh faham? Oh kak, bagaimana nak manage? Maka Nabi SAW datang bawa solusi. Itu je. Makna Nabi datang bawa solusi. Nabi pesan, jangan sampai isteri-isteri itu jadi fitnah. Maksud jadi fitnah apa? Sampai kau tak boleh buat apa-apa. Nak semayang Allah, bang, janganlah semayang dulu bang. Jomlah kita jalan-jalan dulu. Contohlah, suami kata, I nak pergi ke surau hari ni kan nak solat berjemaah lah. You ni mana tak sayang I? Tak ada, tak jadi. I duduk rumah je kata dia. Itu maksud dia. So, artinya apa? Artinya Nabi datang untuk imbangkan kita punya kecenderungan. Sayang isteri? Sayang. Siapa tak sayang? Sayang. Tapi sayang kita ada dia punya batasan. Bukan kita sayang, kasih sayang, nonong begitu. Tak. Ada batasan dia. Jadi maknanya dalam kita melayankan kita punya, dia panggil apa istilah kita sebut tadi, nature ataupun fitrah yang ada pada kita, maka ada batasan. Sama juga kita. Oh kak, suka emas ke tidak? Tak ramai yang jawab. Ya Allah, mudah-mudahan pada pagi ini aku mohon padamu yang jawab tadi, kau berilah emas tanpa disangka-sangka padanya. Hanya pada yang jawab tadi yang mula-mula je ya Allah. Yang jawab kemudian jangan kau bagi. Kak, kalau kita nak kirakan kita punya fitrah suka pada emas, jawapannya memanglah kita tak boleh tolong orang, kita tak boleh nak menyumbang, kita tak boleh nak bantu, kita tak boleh nak memberi. Betul tak? Kerana dalam fikir kita hanya untuk emas. Maka Quran, hadis Nabi SAW datang untuk imbangkan. Itu maksud dia. Yang kita sebut tadi soal kecenderungan lelaki pada perempuan, maka hadis Nabi SAW datang untuk imbangkan. Engkau suka dia? Bang, suka dia? Suka, kahwin. Very simple. Jangan kau bawa kulu kili. Kita ni apa status complicated. Tak. Tuan-tuan faham ke tidak? Satu makna Nabi SAW datang untuk bukan menyusahkan manusia. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama bukan datang untuk menyusahkan manusia. Oh kak, faham ke tidak? Make it simple lah, come on. Ujung-ujung macam komputer kan yang sebut tadi. Bukan makna bila kita ikut Nabi, makna kita jadi susah. Tak. Kita yang menyusahkan. Nak kahwin, nak kena merisik dulu, merisik cincin lain. Ayo, Om Boy. Saya ingat suruh habis terus. Rupanya suruh sambung lagi. Ginilah. Kalau tuan-tuan tidur kan saya baliklah. Itu je. Tuan-tuan, apa saya sebut tadi? Lupa pula dah. Kita sebenarnya yang menyusahkan. Nabi SAW, Nabi sendiri sebut, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, mudahkan jangan disusah-susah, beri berita gembira jangan bagi orang lari. Itu yang Nabi suruh. Tapi tak, kita yang suka menyusah-nyusahkan diri. Setuju tak kak? Oh kak, itu realiti dia. So saya kata tadi, kita ambil kahwin cukup tuan-tuan, kahwin. Punyalah payah nak kahwin, nak kena risik dulu. Risik satu cincin.
Tu. Anto. Belum tahu jadi. Meniarap dah macam-macam dah. Maklumlah merisik. Dah macam askok. Tak jadi kahwin. Burn satu cincin. Untung betul dia. Saya kena risik aja. Dah lama tunang pula. Tunang cincin lain. Kalau jadi, alhamdulillah. Tak jadi. Ada orang kata, Ustaz, belum lagi anak besar-besar. Besok kalau anak besar-besar, tahulah. Bawa tenang, Kak. Anak saya pun kahwin dah. Saya tua dah. Almost 50. Sungguh. Kebiasaan saya datang merisik. Dia kata, Ustaz nak datang merisik. Saya kata, bawa kereta kebal ke? Bawa M16 ke pun ni? Dia kata, tak ada Ustaz, nak merisik, kata dia. Apa benda nak merisik? Mari datang, makanlah. Tak payah mening kepala merisik, mari makan. Datang rumah. Dia kata, Ustaz, ni saya nak bawa wakil. Tak payah wakil-wakil lah. Kita borak makan, kita cerita je. Yang penting kasih on. Habis cerita. Sungguh Ustaz. Datang. Kan? Betul borak. Macam mana? Boleh. Tapi ni nak datang Minang? Boleh. Datang. Saya beritahu dengan rumah. Beritahu dengan bakal besan awak tu. Datang Minang, datang. Tak payah nak berpeha pula, paha-paha. Tak payah. Hantaran-hantaran 14 kereta nak kena bawa paha. Kita pula nak kena cover balik dengan 16 kereta pula. Benda mudah berpayah. Dia telefon balik. Ustaz, betul ke tak payah? Kita ni nak tunang ke ataupun kita nak tukar-tukar hadiah? Dia kata tunang lah Ustaz. Tunang datang je. Cincin bawa. Cincin bawa lah. Itu nak bagi biar budak-budak dia punya kerja. Biarlah bagi cincin. Habis nanti nak sarung cincin. Sarung cincin pun payah sangat. Bagi je cincin tu pada dia. Dia sarung lah sendiri. Apa payah no? Sungguh Tuan. Simple. Tapi orang perempuan punya kerja. Diam-diam tu dia menyarung cincin. Nak ambil gambar juga, ambil gambar. Sarung. Dia buat kerja diam-diam kat belakang. Makna kita ni benda senang, susah. Kak, tunang ni maksudnya khitbah, arti khutbah lain. Khutbah innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi, itu khutbah. Yang semua tidur tu bang, itu khutbah. Alah, bapa tak biasa pula nyampah saya. Itu khutbah. Ini khitbah. Khitbah ni maknanya menyatakan niat untuk mengahwini. Orang jumpa kita, Cik dah berpunya ke belum? Belum. Saya rasa saya nak ambil Cik jadi isteri saya. Setuju? Okey, kita bertunang dah. Cuma kita je lah kan. Lepas tu balik menung. Aku dah bertunang. Macam tak ada cincin aja kata dia. Tak, saya nak sebut. Oh Kak, agama ni mudah. Nabi SAW datang bukan untuk menyusahkan kita. Nabi datang untuk balance kita punya fitrah tadi. Kalau tak balance, akhirnya dia akan mengarut. Sebab itu tuan-tuan tengok, kita misalnya lah orang perempuan Kak. Saya minggu depan ada dengan Jabatan Kehakiman. Untuk latih ketua kampung jadi pendamai suami isteri berkelahi. Di Blue Wave dah tukar nama benda apa nama hotel tu? Blue Wave lah yang kat Shah Alam tu. Untuk ketua-ketua kampung Selangor. Saya tanya dengan Jabatan Kehakiman, apa tajuk kita ni? Ustaz, tajuk dia ketua kampung sebagai dia panggil apa nama? Orang tengah menyelesaikan perkelahian suami isteri. Saya tak tahulah. Ketua kampung. Kalau ketua kampung dulu-dulu padan lah, orang tua ramai. Ketua kampung sekarang orang muda-muda. Dia nak betulkan orang kelahi, dia pun baru lepas kelahi. Kata tu, saya kelahi dengan lelaki saya. Halah, you ni menambah kerja lah. Saya pun senang baru lepas berkelahi dengan bini saya, kata dia.
Tapi maknanya tuan-tuan nak sebut, saya nak pesan orang perempuan, oh kak dengar ni, tak dengar ni betul. Baru ni saya ada ceramah kat mana saya tak ingat. Di Pos Malaysia saya cerita bab ni. Kak, kita ni kadang-kadang cinta ni bukan satu benda yang boleh dipaksa-paksa. Bahasa pujangga sikit, pasal tengok macam-macam orang masuk makin macam-macam nampaknya. Saya pun confused sekejap. Ada majlis apa pula ni kata. Ya? Sebab tadi nampak dia nak bawa puluh. Ya. Yang ni akak ni dah pakai ini pula. Saya kata lepas ni apa benda pula orang masuk ni. Tuan-tuan, dia mesti ni kementerian apa sebenarnya? Dah sungguh. Saya takut saya tersilap. Tuan-tuan, saya bukan orang kerja government, jadi kita pun tak berapa nak apa. Mesti ni sains kan? Okey. Baik. Setakat tu je soalannya, bertenang. Tuan-tuan, apa saya nak cakap saya dah lupa tadi dah. Tak, ni. Kak. Dengar ni. Saya pesankan orang perempuan. Kita memang ada satu part kita tak boleh nak dipanggil crossover. Tak boleh. Sebab ini kita sebut tadi fitrah, kita orang perempuan. Orang laki-laki dia memang ada satu part dia boleh crossover. Boleh faham tak maksud saya? Tak faham lagi. Ada yang faham dah. Hebat betul orang mesti ni boleh faham. Saya pun sebenarnya tak berapa faham lagi apa saya cakap. Dia begini. Kadang-kadang orang laki-laki dia ini kita sebut tadi kecenderungan. Tiba-tiba dia nak menikah. Sorry, saya bukan nak cerita pasal menikah. Tuan-tuan jangan salah faham, bertenang. Okey. Tapi yang ini ni memang ada peruntukannya. Kak, faham ke tidak? Kita tolak tepi soal dia mampu apa semua tu nanti dulu, nanti bertenang. Soal kita setuju, saya tahu memang tak setuju, bertenang. Saya bukan nak cerita bab tu. Yang saya nak cerita ni ialah bagaimana solusi yang Nabi SAW bawa. Maknanya itu solusi bagi orang laki-laki memang dia available. Kita pun tak setuju. Saya pun tak setuju tuan. Serius cakap, saya tak setuju orang lelaki poligami. Sebab yang ada ni tak beri contoh terbaik, menyebabkan kita pun hilang peluang. Jadi bini pun tak percaya. Yang ada pun gagal bang. Kalau you buat pun you sama gagal dengan dia juga. Patutnya dia dah dapat peluang, buatlah elok-elok supaya kawan-kawan lain ada can. Ini tak. Sebab itu saya pun nyampah juga tengok orang poligami ni yang jadi tak betul. Akhirnya dia tak betul. Tak apalah, itu lain tahun kita bincang. Kak, kita pun sama juga. Kalau orang perempuan, dia tak ada istilah poligami kak. Bawa bertenang. Tak ada kerja berpoligami. Saya memang ada 2 suami ustaz. Ni nak masuk 3. Tak boleh. Kita saya nak sebut begini. Kalau kita rasa bang, I dah benci dengan you. Pergi kaunseling pun, lagi tambah benci. Habis dah urusan, benci. Simple. Pergi pejabat agama, request untuk fasakh. Saya bukan anjurkan perceraian, tapi much better daripada kita menyondol orang lelaki. Itu bahasa guna hari ini. Sebab kita merendahkan kita punya maruah. Nabi SAW bukan suruh begitu. Sebab itu konsepnya dalam keluarga, dia mesti ada sakinah, mawaddah, rahmah. Mesti ada ketenangan, mesti ada kasih sayang, mesti ada belas ihsan. So kalau dah tak ada lebih bagus kalau kita tak boleh bertahan, lebih bagus kita berpisah dan kemudian nak cari lain, carilah. Jangan ketika kita masih lagi isteri orang, kemudian kita cari orang lain. Ini the big mistake yang dibuat oleh orang perempuan. Saya dah kata, agama bukan menghalang. Ada orang perempuan bila saya cakap macam ni, dia kata apa? Ustaz,
Oh, orang lelaki senang lah. Dia tak suka dengan kita, menyampah tengok kita kat rumah, dia cari perempuan lain, so dia kahwin dengan perempuan lain. Kak, kita pun sama juga. Kita pun boleh ceraikan suami kita. Faham? Oh kak, faham ke tidak? Ni ustaz yang bercakap ni tak percaya ke? Tapi kita kak, tak bolehlah ceraikan dia macam dia ceraikan kita pakai lapas begitu. Bang, mulai hari ni, I ceraikan dia talak 3. Bawa tenang. Tak. Kita pergi ke mahkamah, kita ada kaedah yang lain. Saya nak sebut apa? Bila ada orang perempuan kata, orang lelaki memanglah, ustaz-ustaz cakap senanglah, tak tahu macam mana kami menghadapi. Kak, saya ada satu kes orang perempuan, isteri orang. Maksudnya saya nak pergi haji. Ya? Saya nak pergi haji. Di kebetulan khusus haji saya, dia datang selalu. Saya tak tahu dia ada masalah dan bukan kerja kita nak pergi tanya masalah orang. Jadi bila saya nak pergi haji, dia pun kirim doa. Dia kata, Ustaz, saya kirim doa ni, minta tolong Ustaz baca depan Kaabah. So, okey lah. Saya pun pergi haji, kemudian saya balik, dia jumpa lagi. Dia kata, Ustaz, ada doakan saya. Saya bacalah doa kak tu. So, macam mana kak? So, dalam doa tu kita tahulah apa masalah dia. So, kita tanya lagi, macam mana kak? Sekarang okey? Dia kata, masih yang sama Ustaz. Hari-hari saya kena pukul, kata dia. Hari-hari kena pukul. Dan saya tahu sebab dalam doa tu bagi tahu supaya Allah bukakan hati suami dia, supaya Allah betulkan balik suami dia, duduk balik pada dia punya landasan. Saya kata kak, kalau menurut saya lah, sebenarnya akak ada hak dengan apa yang berlaku ni supaya akak keluar daripada masalah ni. Akak tak boleh biarkan macam ni, sentiasa dipukul. Islam, Nabi SAW bawa agama ni bukan untuk begini sampai orang perempuan rasa terseksa. No. Apa jawab dia? Dia kata, Ustaz, tak apa. Saya yakin suami saya satu hari nanti dia akan balik kepada asal dia. Suami saya orang yang baik asalnya Ustaz. Tapi kemudian dia berubah. So saya kata, kalau akak ambil jalan ni, itu tidak ada masalah. Tapi dia memang akan memberatkan diri. Dia kata, tak Ustaz, saya sanggup tunggu. Mudah-mudahan Allah putarkan semula hati dia. So, it's okay. Faham tak kak? Oh kak, dia tak ada pula sibuk pergi cari orang lelaki mana WhatsApp tak tentu hala. Mengadu, suami saya pun. Dia mengadu kat saya pun. Dia bukan mengadu apa, dia minta doa je. So sebab itu saya kata, Nabi SAW datang bawa solusi untuk kita in whatever kita punya keadaan. Faham tak? Jadi sebab itu fitrah kita itu standard bang. Tapi kena follow apa yang Nabi SAW datang sebagai solusi. Kalau tidak, kita akan jahanam. Sama juga, kita suka pada harta sebagainya, carry on. Itu memang fitrah kita. Tapi supaya jangan kita tenggelam dengan harta kita. Sampai hari ni, saya ingat khutbah Kuala Lumpur minggu sudah. Tak tahulah ingat lagi ke tidak. Minggu tu punya pun kalau tanya tak ingat, minggu sudah lagi tak ada harapan. Tentu. Tapi saya ingat bagus. Saya suka khutbah minggu sudah. Ya. Kuala Lumpur punya khutbah. Minggu sudah saya dengar khutbah dekat tabung haji di KLCC. Khutbah dia cerita pasal scammer. Betul tak? Tuan-tuan sembahyang Jumaat kat mana tu minggu sudah? Mekah. Minggu sudah dia cerita pasal scammer. Minggu sudah hari apa? Betul lah, minggu sudah. Saya sebut apa tuan-tuan? Oh kak, disebut dalam khutbah itu dari segi dia punya apa nama dipanggil statistik yang paling banyak kena scam orang saya tak dengar pula lah disebut statistik perempuan tu, tapi yang paling banyak orang Islam. Kak, yang sambut maulid kita, yang cerita pasal Nabi kita,
Nabi yang sempurna, Nabi kita. Nabi rahmah, Nabi kita. Tiba-tiba kena kelentung pun kita. Sebab apa? Sebab believe me, kita tak pakai pun Nabi kita. Sebab itu kita kena kelentung. Kita kena scam. Jadi maknanya Nabi SAW yang Allah utus untuk kita, dia tak boleh bagi solusi untuk kita keluar daripada masalah kita hari ni sampai kita terpaksa kena scam. Tuan-tuan faham tak apa maksud saya? Seolah-olah begitu. Kerana data itu menunjukkan orang Islam paling banyak kena. Tapi hakikatnya bukan kerana Nabi tak bagi solusi, tapi sebab kita tak nak pakai solusi daripada Nabi. Nabi dah sebut. Buatlah zaman apa? Dulu kalau tuan-tuan ingat, scan Telegram. Ingat tak? Di WhatsApp kita, Lela, akak terlupa password lah. Kau tolong snap gambar dekat dalam Telegram kau tu. Kan? Kita menengok gambar Kak Piah. Apal Kak Piah ni password sendiri pun lupa. Kita pun lurus. Kita pun ambil gambar. Lama kita punya Telegram pun kena scam. Sekarang orang dah tahu. Sebab apa? Semua yang buat scam macam tu kena main balik. Kan? Lan, kau tolong ambil gambar, kata dia kan. Dia buat-buat macam kawan. Lan, tolong ambil gambar, aku terlupa password. Cuba tengok, ada tak masuk password dekat handphone kau? Kalau tu ambil gambar beruk keluar. Ni kan password dia. Jadi kemudian orang dah tahu. Sekarang ni dia tak buat tu. Sekarang ni dia scam orang lain punya Telegram, dia hantar pada kita. Ni segera bantuan rahmah. Tekan link segera. Oh bang. Tuan-tuan, sorry to say, saya nak sebut. Kak, teruk sangat ke kita ni? Teruk sangat ke kita orang Islam? Sampai kita nampak semua benda, asal yang kita rasa ada peluang saja kita agree. Boleh faham tak kak? Saya bila baca tengok orang hantar, dia pakai Telegram kan, dia kata. Dan kita tahu yang Telegram tu kawan kita punya, keluar nama. Cepat tekan kata dia. Ini bantuan rahmah ni sekejap je kata dia. Kita tahu tu scam. Tapi ada orang kita, dia dapat je. Inilah peluang aku nak dapat duit tambah. Sudahnya bukan duit tambah. Semua duit di dalam bank kena sapu. Saya sekali forum perdana dengan, lagi 3 minit kita habis. Forum perdana dengan bank apa nama ni? Bank negara, tuan-tuan. Jadi yang datang itu ialah pegawai keselamatan dia. Dia ada pegawai keselamatan. Kami punya tajuk hari itu ialah kedai apa Kedai akaun kan nama dia? Kedai akaun. Saya tanya dengan dia, Encik, sebenarnya dapatan bank negara yang jadi masalah ni apa? Dia kata, Ustaz, kebanyakan mereka ni ialah yang di universiti. Anak-anak kita, anak orang Islam kita, dia duduk di universiti, dia nak duit mudah. Orang datang offer untuk guna akaun. Dan dia tak fikirkan risiko, dia bagi akaun tu pada orang lain untuk guna, dan dia dapat 2,000, 3,000 sebulan, 2,000, 3,000 sebulan. Rupa-rupanya orang alihkan duit untuk lalu saja. Bila kita trace, bila kita dapat tahu orang tipu, scam, makau scam dan sebagainya, kita trace, dia pergi 10 akaun dalam masa 1 hari, tak sampai 10 akaun dia lompat. Dan akhirnya akaun yang tak akhir dia pergi luar negara. Dan dia orang ni lah yang jadi kedai ni. Maknanya apa kak? Bang, maknanya Nabi SAW yang kita bawa ni, yang kita sebut bahawa Nabi SAW ni datang untuk bantu kita, rupa-rupanya kita sebenarnya tak pakai pun Nabi sebagai solusi. That's why kita tengok, kita face every single problem dalam kehidupan kita dan kita tak boleh keluar. Sebab solusi ada, yang bawa solusi pun ada, tapi kita tak nak pakai. Itu yang saya nak sebut daripada ayat Ali Imran ayat 14. Dan saya rasa saya tak ada nak panjangkan. Cukuplah tu.
Ya. Sebab cerita burung pun sudah, ya, cerita gajah pun sudah, habis binatang kita cerita dah. Tapi saya nak sebut bahawa Nabi SAW bukan sekadar untuk kita agung-agungkan saja, tapi kata Nabi SAW supaya ikut aku. Allah sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad pada umatmu, kalau kalian cinta pada aku, kalian beriman pada Allah, ikut aku. Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi tahu, kau bagi tahu dengan umat kau hai Muhammad, ikut aku. Fattabi'uni, ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang pada kau, maknanya Allah akan selamatkan kau. Tuan-tuan, pengacara majlis pun dah duduk situ. Itu menunjukkan berhentilah. Dia begitu. Dia kalau profesional punya pengacara majlis, dia tak payah bagi kad-kad. Dia berhenti je, dia duduk saya di situ atau dia berdiri, maka yang sedang bersyarah dia tahu bahawa in 1 minute ataupun 2 minutes dia mesti touchdown. Tapi dengan syarat yang bersyarah tu pun profesional juga. Kalau yang bersyarah tak profesional, setengah jam lah kau berdiri situ kah? Kan tak ada peduli ke lah, hentak kau lah apa hal orang ni, kita berdiri kan. Tapi kita berhenti tuan-tuan. Sekat itu dulu untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Musti kerana jemput saya pada hari ini. Itu yang boleh saya kongsikan, dan itu yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan hari ini. Sebab saya dah fikir audiens saya hari ini ialah orang yang bekerja, audiens saya ni orang muda, audiens saya ni orang yang boleh berfikir. So saya nak ajak berfikir sedikit, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan untuk kita, insyaAllah. Sekadar itu dulu untuk hari ini. Jumpa lagi pada 5 tahun akan datang, insyaAllah. Kita buat 5 tahun sekali lah, macam pilihan raya kan senang, 5 tahun gitu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan pun sempat yang dengar ni lupa. Jadi besok kalau 5 tahun lagi saya cerita benda sama, tuan-tuan macam pernah dengar kata dia. Dah lupa dah. Ala kulli hal. Tuan-tuan, sekat itu dulu. Aku lupa lihada. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Tuan-tuan, doa yang saya baca ni doa Nabi baca ketika Nabi dalam keadaan indal karbi wal hamam, ataupun ketika wal humum, ketika Nabi risau, Nabi rasa perlu. Jadi saya baca, tuan-tuan aminkan, dan kalau ada apa-apa niatkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul alimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.